Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين إلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimarahkan masjid kita, dengan sama-sama kita rakah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui solat fardu maghrib yang telah kita sempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama, pada malam ini kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita sebagai persiapan untuk kita menghadapi hari raya Korban yang tidak lama lagi, dalam lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan merayakan hari raya Korban. Dan di sana ada satu pensyariatan melibatkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga turut serta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dihukumkan sunat dengan hukum sunat muakkad. Kita menjayakan ibadah korban dengan menyembelih binatang-binatang korban, sama ada unta, lembu ataupun kambing, yang termasuk dalam Al-An'am, binatang-binatang ternakan yang berkaki 4. Jadi moga-moga dengan persiapan kita ini dapat memberi sedikit kefahaman, dapat membakar semangat kita dalam memahami kedudukan ibadah korban yang datangnya sekali dalam masa setahun. Dalam masa setahun ini diberi peluang pada kita dalam masa 4 hari. Satu hari Nahar, iaitu hari raya Korban pada 10 Zulhijjah, dan 3 hari pada hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya ada 4 hari disunatkan kita sembelih binatang-binatang korban. Sebelum tarikh ini kita rayakan dengan ibadah korban kita, maka alangkah baiknya sebelum ibadah tersebut kita lakukan,
kita fahami dulu kedudukan ibadah korban itu berdasarkan hukum, berdasarkan garis panduan daripada hukum syarak, supaya ibadah yang kita lakukan bukan sekadar masuk dalam bab budaya tahunan semata-mata, bahkan menjadi satu ibadah yang betul-betul kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik ibadah korban itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangannya di muka surat 278. Muka surat 278, hukum korban. Hukum korban ataupun hukum kita menjayakan ibadah korban. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hukum korban, hukumnya iaitu hukum melakukan ibadah korban pada hari-hari yang telah ditetapkan di dalam Islam, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau kita sembelih pada hari ke-14 ataupun 15 dan seterusnya, itu tak panggil korban. Ataupun sebelum 10 Zulhijjah, 9 tu sembelih dah. 10 Zulhijjah pun kena pastikan dulu berlalunya solat sunat hari raya dan 2 khutbah hari raya, baru boleh melakukan sembelihan korban. Maknanya tu yang kena belajar. Kalau kita tak belajar, kemungkinan kita akan dapat makan daging semata-mata, tapi kita tak dapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum darah binatang korban tu mengalir ke bumi, Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa-dosa kita yang menyertai ibadah korban tersebut. Maka paling besar pada kita bila mana tawaran-tawaran ini sampai kepada kita, Allah Taala panjangkan umur kita sampai tahap ini, sampai hari raya korban lagi pada tahun ini, maka tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Mampu yang dengan harga yang mahal, harga yang sesuai dengan kita, dengan kemampuan kita. Kalau macam tempat kita di bandar ni, kemungkinan RM450 ke atas, kemungkinan besar lah. Ataupun RM500 ke atas. Kalau tak mampu yang tu, kita cari yang mampu kita lakukan. Sama ada di mana-mana lah, di Kemboja tu, di Myanmar tu, di selatan Thailand tu, di mana-mana yang termampu kita buat dengan harga yang lebih murah. Yang pastinya, biar masa tu berlalu dalam keadaan kita dapat peluang, biarlah masa tu berlalu dalam keadaan kita benar-benar mendapat nilai-nilai yang dijanjikan oleh lidah yang tak pernah sekalipun berbohong, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab tu, ibadah kurban ni sekali setahun, maka kita kena faham kedudukannya. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat ni banyak tuan-tuan. Dia ada sunat semata-mata sunat, dan ada sunat muakkad. Sunat muakkad ni dituntut kita buat. Kalau kita tak buat, hukumnya jadi makruh. Dalam keadaan kita mampu, tiba-tiba kita tak buat, hukumnya makruh ketika tu tuan-tuan. Sebab tu selain daripada kita dapat pahala ibadah korban, kita nak suburkan pendapatan harian kita. Kadang-kadang kita susah dalam mencari nafkah untuk anak isteri kita. Kadang-kadang sedar tak sedar kita telah melakukan cara pencarian itu dalam keadaan ikut hawa nafsu kita semata-mata. Dalam keadaan kita lupa yang bagi rezeki itu bukan usaha daripada kita sendiri semata-mata. Bahkan yang bagi rezeki itu siapa tu? Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang sebab musababnya daripada itu, yang tentukan rezeki kita tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka paling besar bila mana kita tahu yang mencukupkan kita bukan wang ringgit, yang mencukupkan kita bukan harta benda, maka yang mencukupkan kita ialah Allah dalam bentuk keberkatan. Bila mana kita hidup dengan barakah, maka dapat sikit pun jadi cukup, dapat banyak lagi cukup. Tu tanda apa tu? Tanda hidup kita diberkati. Maka satu bab dalam masalah ibadah korban ini, nak pastikan pendapatan kita tu cukup, nak pastikan pendapatan kita tu barakah, maka antara lainnya dengan cara kita menyertai ibadah korban, tanda syukur dengan wang ringgit yang kita dapat. Kita bersedekah, selain daripada kita keluarkan zakat wajib, jangan tinggal zakat sunat ataupun sedekah sunat kita. Kerana tu dia panggil penyubur. Penyubur harta benda dia panggil. Penyubur kekayaan kita, yang menjadikan kita dapat keuntungan dunia, kita dapat juga keuntungan di akhirat. Sebab tu bila mana kita redahkan perkara ni berdasarkan hadis Nabi, baru kita nampak susah senang kita pada hari ni. Kemungkinan kita mengharapkan jasad kita yang masih kuat pada hari ni kita nak pulun habis-habisan. Jangan kita harapkan umur muda kita hari ni semata-mata. Kerana apa? Kerana rezeki kita ni sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi, tuan-tuan. Antara benda yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala daripada awal lagi, iaitu rezeki. Rezeki kita, tuan-tuan, moga-moga dengan kita bersyukur pada Allah, ketetapan Allah Ta'ala daripada awal lagi, sebelum kita lahir lagi Allah Ta'ala tetap itu, moga-moga ia mendatangkan tanda syukur dan bertepatan dengan Allah Ta'ala limpahkan rezeki kita daripada awal lagi sesuai dengan kerja-kerja yang kita lakukan pada hari ini, yang tidak bercanggah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita nak macam antaranya menzahirkan syukur ini dengan cara kita tanam modal di musim hari raya Korban dengan qadar yang termampu kita. Dengan sebab hukum ibadah korban ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sunat yang dituntut, tuan-tuan. Kalau kita tak buat, nak tunggu tahun depan, agak-agak boleh hidup lagi tak? Belum tentu menjadi milik kita tahun depan. Korban ni sekali setahun, bulan Zulhijjah je. Sekali setahun pula ada 4 hari je. Kalau kita tak rebut, nak tunggu tahun depan, merugikan umur kita semata-mata. Takut-takut tahun ini tahun terakhir bagi kita. Takut macam tu sebenarnya, tuan-tuan. Terasa kalau masuk ibadah korban, sedekah pada fakir miskin ataupun orang-orang yang memerlukan, merugikan kita. Jangan sedikit pun kita rasa rugi, kerana Allah Subhanahu wa taala lipat kali ganda, tuan-tuan, lebih daripada tu, tuan-tuan. Lebih daripada tu Allah Ta'ala lipat kali gandakan gerak kerja amal ibadah kita tadi, tuan-tuan, dengan diampunkan dosa, dengan dimurahkan rezeki dan seumpamanya. Hukumnya sunat muakkad dan boleh menjadi wajib dengan 2 sebab. Pada asasnya hukum korban ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tetapi perkara ini boleh jatuh pada hukum wajib dengan 2 sebab. Dia jadi wajib dengan 2 sebab, tuan-tuan. Sebab yang pertama, apabila seseorang mengisyaratkan kepada binatang miliknya yang sesuai untuk korban. Dia buat isyarat kepada binatang yang menjadi miliknya, memang milik dia. Tapi kalau milik orang tak boleh. Kita isyaratkan kepada binatang tu memang milik kita dan memang dah boleh buat ibadah korban. Dah cukup umur dah lembu tu, kambing tu, unta tu. Kita isyarat macam mana? Seperti dia menyatakan, ini korbanku. Kita isyarat pada kambing kita, kita isyarat pada lembu kita. Kita kata dengan sepenuh hati, ini korbanku.
atau aku akan korbankan kambing ini. Kita kata macam tu dengan sepenuh hati gitu, aku akan korbankan kambing ini. Ketika itu korban itu menjadi wajib ke atasnya. Ke atas apa ni? Ke atas tuan punya kambing tu, ke atas tuan punya lembu tu. Kerana apa? Kerana dia sepenuh hati tuan-tuan meletakkan kedudukan ini semata-mata untuk melakukan ibadah korban. Maka hukum tersebut jadi hukum wajib. Jadi hukum wajib dah. Dia sama dengan hukum nazar ni. Dalam bab ni ada korban nazar pun ada juga. Perkara ni, kedudukan ini sama lebih kurang dengan hukum nazar, tuan-tuan. Walaupun kita tak kata wallahi, tak kata wabillahi watallahi dan seterusnya. Cukup dengan kita tuding jari kita kepada binatang ini dengan khabar. Kalam kita itu khabar insya'i. Khabar yang datang sepenuh hati kita, menzahirkan tanda kita ni betul-betul nak menjadikan binatang ini ialah binatang korban. Maka hukumnya jadi wajib ke atas kita ketika itu. Bila mana jadi wajib, binatang tersebut macam mana keadaan sekalipun, kita wajib sembelih pada hari raya korban. Kalau tak sembelih hari raya korban, selepas daripada tu wajib kita sembelih juga. Dia jadi qada. Dia jadi qada pasal yang wajib. Dia jadi qada, tuan-tuan. Lepas tu orang yang terlibat dengan perkara ni tak boleh makan. Tak boleh makan. Diri dia tak boleh makan. Dan orang-orang di bawah tangannya pun haram makan daging korban tersebut. Semua sekali kena sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Haram daripada dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Ni kena belajar ni, tuan-tuan. Banyak hari ni, tuan-tuan, saya hadiri majlis akikah, majlis sembelihan kambing. Kita tanya pasal apa sembelih kambing. Dia kata nazar. Nazar, tuan-tuan. Dengan sebab tak faham, dia sendiri pun makan, tuan-tuan. Hukumnya haram, tuan-tuan. Diri dia dan ahli keluarga dia. Baru-baru ni saya balik kampung, tuan-tuan. Balik kampung, ada seorang hamba Allah. Nama tak bagi tahulah. Nombor rumah tak bagi tahu. Alamat rumah di mana tak bagi tahu. Jangan risau. Saya tanya pasal apa sembelih kambing. Dia kata nak lepas nazar. Dengan sebab dia ni buat permohonan untuk mendapatkan rumah PPRT. Tiba-tiba luluh rumah dia tadi, tuan-tuan. Alhamdulillah rumah tu dah siap, tuan-tuan. Lalu tanda dia nak melepaskan nazar ni, kebetulan saya balik, dia pun sembelih kambing. Saya nak pergi makan kambing. Sebelum makan kita tanya dulu, ni tujuan benda, doa selamat ke? Saya tak ada masalah apalah dengan sebab kita ni tak ada kaitan dengan dia. Lalu dia bagi tahu, ni kambing bayar nazar, dia panggil. Bayar nazar. Saya sebelum makan panggil semua ahli keluarga. Kata sebelum benda ni merebak jauh, sebelum kejahilan ini meresap masuk dalam dada-dada masyarakat kita dan berterusan selama-lamanya, maka elok kita duduk dulu. Saya cerita balik kedudukan hukum nazar. Baru dia tahu. Dia kata dah makan dah, ustaz. Dah makan dah 2-3 kali kenyang aku dah makan. Sebelum dia jemput kita ni dia dah makan 3 kali dah, tuan-tuan. Siap dengan cicah roti lagi. Siap dengan ratah saja lagi. Kacau macam ni kata. Dosa dah. Dosa, tuan-tuan. Maka kena taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tu dengan sebab apa ni? Dengan sebab tak mengaji. Dengan sebab tak belajar. Ustaz-ustaz pergi kuliah di surau. Ustaz-ustaz pergi kuliah di madrasah. Ustaz-ustaz pergi kuliah di masjid. Dia duduk tengok TV di rumah, tuan-tuan. Lepas tu dia buat dengan keadaan jahil nak salahkan ustaz. Dia kata ustaz tak bagi tahu pun. Nak bagi tahu macam mana? Kita bagi tahu dah kat masjid dia tak datang, tuan-tuan. Takkan nak pergi ceramah rumah-rumah. Naya saya macam tu, tuan-tuan. Nayalah ustaz-ustaz ni. Kita dah buka dah peluang, tuan-tuan. Peluang menuntut ilmu, peluang bertanya di masjid, tuan-tuan.
Kita buka peluang ni. Tapi yang malangnya tuan-tuan, orang yang sama datang tuan-tuan. Yang tu ialah faham. Hak tak datang tu kemungkinan faham, kemungkinan tak faham. Kita doalah moga-moga faham. Tu kedudukan. Bila mana masuk dalam bab nazar, dia jadi macam tu lah. Haram makan. Wajib sembelih dan haram makan tuan-tuan. Kalau kambing tu mati tuan-tuan, mati tanpa disembelih, kena rempuh lori, kena ganti kambing lain pula. Wajib ganti kambing lain pula. Nampak? Wajib ganti yang lain pula. Kalau mati tanpa disembelih tuan-tuan, kok mana-mana kita kena sembelih juga tuan-tuan. Kena ganti. Macam mana agak-agak? Tu yang suruh datang mengaji sangat, suruh menuntut ilmu sangat. Tujuannya nak suruh kita bina kehidupan kita ni dengan kefahaman. Bila kita faham, tindakan kita tadi, tindakan dengan cara bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tepat dengan syariat Allah, itulah yang menjadikan hidup kita barakah. Berkat inilah yang tak boleh beli walaupun duit banyak. Keberkatan inilah yang tak boleh kita tukar ganti walaupun kita banyak harta. Barakah ini kita dapat bila mana tindakan kita betul dengan syariat Allah. Bila mana betul dengan syariat Allah, maka di situlah Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkatan pada kita. Itu yang kita nak cerita sebenarnya. Tu tujuan baca kitab ni tuan-tuan. Nak suruh kita faham dan gerak kerja kita tadi tuan-tuan dengan tata tertib dan kefahaman yang betul. Di sana ada keberkatan. Tu korban wajib yang pertama tuan-tuan. Isyarat kepada kambing, isyarat kepada binatang, dengan kata macam mana tadi? Ini korbanku, ataupun dia kata aku akan korbankan kambing ini. Dia dengan sepenuh hati kata macam tu. Ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya, ke atas orang yang tuduh jari. Syarat macam mana? Syarat kambing itu memang milik dia. Tapi kalau dia pergi kandang orang lain tak jadi. Ditunjuk di dalam kandang orang lain. Kambing ramai. Dia kata kambing ni nak korbanku. Sedangkan bukan milik dia. Jadi tak? Tak jadi. Tak jadi. Syarat nak jadi, wajib ni syarat milik kita. Milik kita. Okay, yang kedua, apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan korban. Dia wajibkan ke atas diri dia. Ni dia nazar. Bernazar. Sebelum ni tak wajib. Hukumnya sunat muakkad. Tetapi dia tanam dalam diri dia dengan tekad lillahi ta'ala. Dia wajibkan ke atas dirinya untuk mendekatkan diri pada Allah. Tujuan dia sembelih korban ni untuk bertakarrub pada Allah melalui ibadah korban itu. Seperti dia berkata, wajib ke atasku korban kerana Allah Ta'ala. Si fulan bin si fulan ni kata, walaupun pada asasnya tak wajib, lalu dia kata wajib ke atasku korban kerana Allah Ta'ala. Ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya, sebagaimana jika dia wajibkan kepada mana-mana ibadah lain ke atas dirinya. Korban tadi jadi wajib pada diri dia. Bila mana jadi wajib pada diri dia, bahagian korban tadi tuan-tuan, tak boleh dia makan. Dia jadi dalam bab nazar juga, dalam bab. Masuk dalam bab tadi juga. Nampak? Ni kedudukan dia. Tapi kalau hukum asasnya ialah hukum sunat muakkad, boleh makan. Tak ada masalah macam kita duk buat sebelum-sebelum ni. Kerana perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib ditunaikan. Perbuatan tersebut ialah nazar yang wajib ditunaikan. Tak tunai tahun ni, dia berhutang tuan-tuan. Kena buat tahun depan. Tak boleh buat, tertangguh lagi. Wajib buat. Apabila nazar, maka wajib seumur hidup kita tuan-tuan. Seumur hidup kita jadi wajib bila jatuh pada nazar. Sebab tu jangan cepat sangat tuan-tuan. Sikit-sikit nak bernazar. Sikit-sikit nak bernazar. Takut-takut kemampuan kita ketika itu belum lagi.
tuan-tuan. Nak nazar boleh, nazar yang kita mampu. Nazar jangan sampai menyusahkan kita. Boleh faham dalam bab nazar. Kalau kita celahkan lagi dengan wallahi, lembu ini nak dijadikan ibadah korban, kita kata macam tu, lagi jadi nazar. Kalau kita kata perwajikan pada diriku ibadah korban ini, maka jadi wajib dah ketika tu, jadi nazar. Kalau kita wallahi wabillahi watallahi, maka bertindak-tindak ketika tu dengan maksud nazar. Boleh? Itu kedudukan dia. Seterusnya, siapakah yang dituntut supaya berkorban? Siapakah gerangan orang yang dituntut untuk menjayakan ibadah korban? Siapa dia? Sesungguhnya korban disunatkan kepada sesiapa yang mempunyai syarat-syarat berikut. Okey, tuan-tuan, yang ni syarat. Tuan-tuan kena dengar elok-elok supaya kita faham syarat ni kena tak pada kita. Kalau tak kena tak apa, tuan-tuan. Kalau tak kena, tak cukup syarat, kena tahun depan ni usaha supaya kita cukup syarat. Nampak dah tu? Jangan daripada tahun ni 2-3 tahun sebelum ni, tuan-tuan, kita tak cukup syarat 5 tahun dah. Tak cukup sampai tahun ni tak cukup lagi. Ini Allah Taala tak nak kedudukan kita tidak maju dalam kehidupan. Sebab tu kita ada lembaga zakat kan. Tujuan lembaga zakat ni supaya kita ni suburkan dengan cara bagi zakat pada si fulan bin si fulan ini yang layak terima zakat. Jangan sampai nama ni daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Kita nak dengan cara bagi zakat ni dia majukan kehidupan dia. Tahun depan dia tak layak lagi terima zakat dengan sebab dia dah maju kehidupan dia. Ni Islam ajar kita. Nampak tak ni kedudukan? Kena faham sini ni. Takut silap faham. Korban bersama juga dalam bab ni. Kalau sebelum ni kita tak wajib dengan sebab tak syukur syarat, kita hanya layak terima daging korban je, maka untuk tahun-tahun yang akan datang, ni tahun ini, kena usaha supaya kita masuk dalam golongan yang layak walaupun sekurang-kurang ibadah korban. Tak mampu unta, lembu. Tak mampu lembu, kambing. Tak mampu kambing, ayam. Ayam tak boleh korban, tuan-tuan, kecuali taklid mazhab Ibnu Abbas. Kerana dalam mazhab Ibnu Abbas dia kata memadai menumpahkan darah mana-mana jenis binatang, termasuklah yang berkaki dua, iaitu ayam jantan. Di mana tu? Di musim hari raya korban 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Cukup, dia kata, dengan hanya sembelih seekor ayam jantan, okey dah. Tapi tu kena taklid mazhab. Jangan pula kita ni, tuan-tuan, rumah ada astro, makan nasi boleh 3 kali sehari, handphone canggih-canggih, handphone 1,200, tuan-tuan, 2,000 handphone, tuan-tuan. Penyertaan satu bahagian ibadah korban, tuan-tuan, kalau yang Kemboja yang saya buat, tuan-tuan, RM260, tuan-tuan. Maka ni lebih pada mampu, tuan-tuan. Kita takut dengan sebab keegoan kita, Allah Ta'ala tarik balik rezeki-rezeki yang kita dapat ketika itu, tuan-tuan, dengan sebab syukur kita ketika itu. Syukur kita dipetikai ketika itu, tuan-tuan. Bagi banyak, tengok-tengok lupa pada Allah. Allah Ta'ala suruh, tuan-tuan, bila mana bagi, cukup dah, memadai dah ahli keluarga kita ketika itu, maka kita kena buat sekadar yang termampu. Tak mampu yang mahal, ambil yang murah. Kena macam tu dah. Tengok kedudukan syarat. Sesungguhnya korban disunatkan kepada sesiapa yang mempunyai syarat-syarat berikut. Ada berapa syarat? Dalam kitab ni ada 3 syarat. Nak berhabis syarat ni malam ni, kan? Kalau tak habis, kenapa habis juga? Walaupun pukul 10. Boleh? Tinggal saya seorang. Tengok. Syarat yang pertama, Islam. Syarat yang pertama yang menjadikan kita sunat melakukan ibadah korban dengan sebab kita ni Islam, agamanya agama Islam.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Maka kita hari ini alhamdulillah, nikmat yang terbesar yang sudah kita nikmati pada hari ini, yang semestinya kita zahirkan tanda syukur, antara nikmat yang paling besar iaitu kita lahir dalam keadaan Islam. Sebab tu saya muqaddimah tadi, saya baca alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Kita kena zahirkan tanda syukur yang tidak terhingga, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat pada kita dengan nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Hak ni lebih besar dengan nikmat yang lain, tanda. Nikmat berumah tangga, nikmat mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh bercakap. Lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan kita beriman, lebih besar daripada segala bentuk nikmat-nikmat Allah Ta'ala di dunia ini, kan? Di dunia, dan kerana ada lagi nikmat yang lebih besar di akhirat nanti, melihat zat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Taala. Tu selepas masuk syurga. Syarat nak masuk syurga, tuan-tuan, iman dan Islam tadi, tuan-tuan. Syarat nak dapat rahmat Allah Taala, mesti kita suburkan iman dan Islam. Maknanya perkara pokok di sini iman dan Islam. Pokok asas suburkan iman kita, Islam kita, tuan-tuan. Dalam ibadah korban menjadi syarat yang pertama, sunat melakukan ibadah korban ini kepada orang Islam. Oleh itu ia tidak ditujukan kepada bukan Islam. Orang bukan Islam, dia tak ada ibadah korban, kan? Kepada siapa je sunat ni? Kepada orang Islam, kan? Kita bagi laluan kepada lawangan azan, lepas ni kita sambung balik.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syarat yang kedua iaitu balik dan berakal. Ibadah kurban ni jadi sunat kepada orang yang balik dan berakal. Oleh itu orang yang belum balik dan tidak berakal gugur taklif tersebut daripadanya. Maknanya orang belum cukup umur, orang yang gila, maka tak ada sunat ibadah kurban. Yang jatuh pada sunat muakkad ni pada siapa? Orang yang dah balik. Balik ni macam mana? Bagi orang lelaki dia cukup umur. Dengan cara macam mana? Saya sebelum ni dah jelas dah. Dengan cara dia mimpi. Pertama sekali dengan cara mimpi, bangun pagi esok tengok-tengok basah kain dia. Tu tanda cukup umur. Ataupun tunggu mimpi, tak mimpi-mimpi. Umur dia dah 15 tahun ketika tu. Tak mimpi sekali pun. Maka kira cukup umur ketika tu. Tu cukup umur. Bagi orang perempuan pun lebih kurang juga. Cuma beza orang perempuan ni dengan kedatangan haid. Orang perempuan dengan datang haid. Haid yang pertama bagi dirinya ketika tu tanda cukup umur. Ataupun dengan sebab mimpi juga. Mimpi. Biasanya kalau dah datang haid tu maka dengan sendiri datang mimpi. Ataupun mimpi pun tidak, datang haid pun tidak. Umurnya berapa kira? Umur 15 tahun, maka kira cukup umur juga ketika tu. Kira cukup umur juga ketika tu. Bila mana dah cukup umur 15 tahun, sunatlah pada dirinya melakukan ibadah kurban. Kerana dia dah cukup umur. Kalau dah cukup umur 15 tahun tapi tak ada akal, dia ni dah ada lesen. Doktor bagi lesen. Lesen gila. Tak kira lah gila apa pun, gila kenzir ke, gila apa. Dia ni umur 30 dah, 40 dah, tapi dengan sebab tak siuman, dengan sebab gila. Sama ada gila berterusan ataupun gila sekejap-sekejap. Sekejap gila. Lepas tu selang setengah jam gila balik. Lepas tu okey, 2 jam gila balik. Tak kira. Orang macam ni lepas daripada tuntutan sunat muakkad dengan sebab tidak ada akal ketika itu. Maka tak kena pentaklifan sunat muakkad pada diri. Yang kena pada siapa? Ni pada kita ni. Kena dengan tuntutan sunat muakkad dengan sebab cukup umur, dengan sebab ada akal. Maka sunat pada kita, carilah tuan-tuan paling-paling kurang satu bahagian. Kalau mampu lagi, seko seorang tuan-tuan. Seorang kita seko. Paling-paling tak ada, tak mampu seko seorang diri, satu keluarga tu tuan-tuan, satu bahagian. Awak ni satu keluarga, satu bahagian. Tapi yang niatnya bukan semua sekali, seorang je niat. Jangan niat semua sekali. Satu keluarga 10 orang, 10 orang niat atas satu bahagian. Tak adil. Bagi satu bahagian lembu tu hanya untuk seorang je. Nak lebih afdal lagi, seekor untuk satu keluarga. Maka boleh niat berapa orang tu? Kalau seekor lembu boleh niat 7 orang. Kalau seekor kambing jangan niat 7 orang, niat seorang je. Boleh? Kena macam tu tuan-tuan. Jangan rasa rugi tuan-tuan. Hak kita labur ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti balik berlipat kali ganda tuan-tuan. Seterusnya, yang ketiga, selepas Islam, selepas balik dan berakal, maka yang ketiga dan yang terakhir sekali, berkemampuan. Kalau dah Islam dah, kalau dah balik dah, kalau dah akal normal macam orang awam biasa, tiba-tiba tak kemampuan, sunat tak? Tak sunat tuan-tuan. Syarat mampu. Dalam bab mampu hari ni tuan-tuan, ramai orang mampu tapi buat-buat tak mampu.
Ni hak takut hari ni tuan-tuan. Ramai yang mampu tapi buat-buat tak mampu. Tu sebab tuan-tuan, kita tengok hari ni zaman hari ni tuan-tuan. Orang yang kaya tuan-tuan bertambah kaya tuan-tuan. Pasal apa ni? Bertambah kaya-kaya dia. Pasal apa? Pasal baju cukup. Baju cukup tuan-tuan. Dia tanam pokok tu banyak, tiba-tiba dia tabur baju tu cukup tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang-orang kaya tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan Datuk Nazir di Masjid Bukit Indah tuan-tuan. Ni antara orang kaya tuan-tuan. Setiap tahun tuan-tuan dia hantar ustaz-ustaz pergi mengerjakan haji, pergi mengerjakan umrah tuan-tuan. Rugi tak? Apa yang dia buat tadi tuan-tuan, dia sponsor pergi tuan-tuan. Pergi mengerjakan haji. Tak silap saya paling kurang 2 orang setahun tuan-tuan. 2 orang paling kurang setahun. Mengerjakan umrah tuan-tuan. Tapi ada susut tak pendapatan? Bahkan lagi hebat daripada sebelum. Apa tu? Kita hari ni tuan-tuan ada dah kemampuan. Nanti bagi masuk masuk RM500 di Masjid Amal Kuasa ni, nanti tak boleh beli beras. Kuatir tuan-tuan, sedangkan kita mampu ketika itu, lebih pada mampu. Simpanan ada dalam bank tuan-tuan. Kalau mati, hak simpan tu bukan jadi milik kita, rugi. Lala sekali kita hidup ketinggalan. Yang kaya tambah kaya dengan sebab dia syukur dengan nikmat yang ada tuan-tuan. Dia gila keimanan ketika itu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang kaya juga dalam masalah ni tuan-tuan, jangan rasa rugi bila mana kita berdepan dengan suasana ini. Ambillah peluang-peluang qadar yang termampu. Tengok qadar mampu. Kemampuan dengan memiliki harta yang lebih. Kemampuan ini dengan memiliki harta yang lebih untuk korban. Ada harta lebih tuan-tuan untuk menjayakan ibadah korban. Iaitu dengan cara macam mana? Iaitu melebihi daripada nafkah untuk dirinya dan mereka yang di bawah tanggungannya, sama ada makanan, pakaian dan tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Apa? Kiri kita, isteri kita, anak-anak kita ada tempat tinggal, ada pakaian dan tidak lapar dalam tempoh hari raya dan hari-hari tasyrik. Agak-agak macam mana kita? Jarang biji mata hak tak kemampuan ni dalam bab ni. Siapa bercakap macam ni? Ni tuan-tuan, fiqh cakap macam tu tuan. Kedudukan ini tuan-tuan, kemampuan ini bagi orang yang mampu, boleh handle ahli keluarga, boleh handle diri sendiri dengan sediakan tempat tinggal, dengan sediakan pakaian, dengan sediakan makan minum dalam tempoh mana? Dalam tempoh 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dia tidak akan lapar pada tempoh tersebut. Dia tidak akan duduk merempak di bawah jambatan. Ada tempat tinggal dalam tempoh tersebut dan ada pakaian untuk dipakai pada tempoh tersebut. Lain daripada tu, tuan-tuan, kira tak mampu. Tapi kalau dia ada tempat nak tinggal pada tempoh tersebut, ada pakaian nak pakai pada tempoh tersebut, ada makan minum nak makan pada tempoh tersebut, maka semuanya hukumnya sunat muakkad pada semua ketika itu. Agak-agak macam mana kita? Boleh dikatakan di kalangan kita ni tuan-tuan, semua sunat ni. Nampak ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak suburkan pendapatan kita, jangan segan untuk nak laburkan sedikit pendapatan kita tadi tuan-tuan, untuk kita zahirkan takarrub kita dengan kita mengingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kepada anaknya Ismail alaihissalam, melalui perintah Allah Ta'ala supaya sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Nabi dulu sembelih anak tuan-tuan, sembelih anak. Kita hari ni bukan sembelih anak, sembelih binatang. Tanah modal tuan-tuan, bukan kita sembelih, kita tukar tengok je. Berapa ringgit? RM450. Paling tinggi pun dalam 500 lebih lah zaman sekarang. Hak murah RM260 tuan-tuan. Rasa-rasa lebih pada mampu sebenarnya tuan-tuan. Ni kalau nak suburkan pendapatan kita, saya cerita ni. Nak suruh kita nampak nilai akhirat lebih daripada nilai dunia. Dunia Allah Ta'ala suburkan pendapatan. Akhirat tuan-tuan,
Ni tunggangan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tunggangan. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita menyertai ibadah kurban, jangan cari lembu kuru. Lembu kuru walaupun cukup omah kuru tuan-tuan, tak ada daging. Jangan. Kena cari hak macam mana? Kena cari hak besar. Kena cari hak gemuk. Kenapa? Kerana tuan-tuan, ni di sebalik ibadah kurban ini dia akan jadi tuan-tuan tunggangan kita ke syurga Allah Ta'ala nanti. Kena macam tu tuan-tuan. Afdal macam tu. Kita tengok. Dengan memiliki harta yang lebih untuk kurban, iaitu melebihi daripada nafkah untuk dirinya dan mereka yang di bawah tanggungannya, sama ada makanan, pakaian dan tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Mana hari raya? 10 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka orang yang cukup dalam suasana tersebut 4 hari tersebut tuan-tuan, makan minum, tempat tinggal dan pakaian, maka hukumnya sunat muakkad pada dirinya tuan-tuan. InsyaAllah paling kurang 1 bahagian seorang. Banyak penyertaan korban tahun ini. Pasal apa? Pasal faham. Tapi kalau tak faham, sama je tuan-tuan. Faham dah? Tak buat juga. Rugi tuan-tuan. Takut-takut tahun depan nak buat. Tengok-tengok orang usung kita ke kubur. Tak ada erti tuan-tuan ketika tu. Rugi tak? Rugi. Maka sebab tu saya ajak diri saya sendiri dan kita-kita semua, supaya kita celik mata tuan-tuan, untuk kita menjayakan ibadah korban tuan-tuan. InsyaAllah di peringkat masjid kita ni akan keluar borangnya sedikit masa lagi tuan-tuan. Sedikit masa lagi. Cuma standby lah duit tuan-tuan. Duit tu standby. Tak rugi tuan-tuan. Yang mampu seko lah. Yang mampu satu bahagian sekadar yang termampu. Yang pasti jangan lepaskan peluang tuan-tuan, supaya nilai ini dapat kita zahirkan tanda syukur kita, biar menjadi sebab kita ni dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Antara sebabnya dengan ibadah korban yang tulu ikhlas semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya binatang yang disyariatkan untuk korban. Pak ni panjang lagi tuan-tuan. Panjang kita nak cerita. Saya berhenti sekadar tu dulu. Saya buka untuk persoalan kalau di sana ada persoalan yang timbul, ada kekeliruan yang boleh kita rungkaikan, tuan-tuan boleh tanya dan sama-sama kita kongsi. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya jawab juga. Saya jawab tak tahu, ataupun saya tangguhkan dulu untuk jawab di masa-masa yang akan datang. Silakan. Dua soalan. Nombor 1, kita niatkan untuk orang meninggal. Okey. Nombor 2, kalau anak kita tak buat kekah, tapi kita selit korban ni tak? Boleh tak? Okey. Ada soalan daripada sahabat kita. Yang pertama sekali soalan bagaimana korban kepada orang yang telah mati. Korban kepada arwah ayah kita, korban kepada arwah datuk nenek kita yang telah pergi. Okey, dalam bab korban ini dalam mazhab Syafi'i ni, jawapan saya lebih kepada penerangan dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang yang telah meninggal dunia, tidak ada korban bagi mereka kecuali ada wasiat. Tidak ada korban bagi mereka, dengan maksud tidak sah korban bagi orang yang telah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Sebelum dia meninggal tu dia wasiat dah. Dia kata setiap tahun kena buat ibadah korban untuk diri dia ketika tu. Setiap tahun pula tu. Kalau sekali seumur hidup boleh tahan juga, ni setiap tahun. Maka kalau tak menyusahkan anak-anak ketika tu, kemampuan anak-anak ada ketika tu, buat. Dengan sebab apa? Ada wasiat. Kalau tak wasiat, maka hukumnya tuan-tuan tidak sah korban tersebut. Maka dia kaedah macam ni tuan-tuan. Kalau kita sebagai anak yang soleh tuan-tuan, sentiasa beribadah. Anak ni tuan-tuan, lebihnya seorang anak bila mana dia buat satu-satu ibadah tanpa dia niat sampai pada mak ayah dia. Ini lebihnya seorang anak. Tanpa dia niat, dia buat ibadah korban, dia niat untuk diri dia, tapi pahala tadi tuan-tuan tetap sampai tuan-tuan kepada mak ayah dia yang telah pergi.
Ni hebatnya anak yang soleh, anak yang soleh. Tanpa niat. Perkara ni dibahas oleh para ulama melibatkan akikah. Akikah ni satu benda juga tuan-tuan. Syarat nak sampaikan pahala si anak pada si mati, pada ayah ni tuan-tuan. Syarat anak tadi telah diakikahkan. Kalau tidak diakikahkan, dia kena niat. Dia kena niat. Dia baca Quran ni, niat untuk siapa? Untuk ayah. Dengan sebab dia tidak diakikahkan lagi. Ada pendapat kata macam tu tuan-tuan. Tapi kalau dah diakikah, dia baca Quran ni direct sampai pada mak ayah dia yang telah pergi. Dia korban, pahala sampai pada mak ayah dia yang telah pergi tanpa ada niat ketika. Tapi kalau dah kalau tak ada akikah lagi, maka dia kena niat dulu baru sampai kepada mak ayah dia. Tu lebih juga akikah ni. Jangan main-main dalam bab akikah pun satu benda juga tuan-tuan. Walaupun kedudukannya dari segi sudut hukum, akikah pun sunat muakkad, korban pun sunat muakkad juga. Cuma akikah ni satu benda yang luas. Korban ni tertentu pada hari-hari tertentu saja. Nampak? Korban hanya tentu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari raya dan hari-hari tasyrik. Manakala akikah, daripada anak tu lahir, sunat pada hari yang ke-7 sampai anak tu balik. Kalaulah anak tu dah balik, boleh buat lagi dah akikah? Boleh lagi. Cuma hukum sunat tadi bukan lagi pada ayah, bukan pada atuk ketika tu berpindah tangan kepada anak tu sendiri tuan-tuan. Selepas anak tu dah balik, dah dapat ada kerjaya sendiri, ada pendapatan sendiri, anak tu boleh buat untuk diri dia sendiri. Sama ada dia nak sembelih. Bagi anak lelaki, sunat dia sembelih 2 ekor kambing, sunah macam tu. Ataupun dia tak nak 2 ekor kambing, dia nak ambil 2 bahagian lembu pun memadai, cukup. Ataupun tak mampu 2 ekor kambing, dia sembelih 1 ekor kambing je bagi seorang anak lelaki. Ataupun 1 bahagian lembu. Ada pendapat ulama mengatakan memadai akikah tersebut. Memadai akikah tersebut. Cuma afdalnya macam mana? Bagi seorang anak lelaki 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian lembu. Bagi anak perempuan 1 ekor kambing ataupun 1 bahagian daripada lembu ataupun unta ataupun kerbau. Boleh tak? Tapi jarang orang buat kerbau ni. Boleh? Kau satu lagi benda? Yang jawab dia. Ulang Ustaz. Yang akikah 2 bahagian lagi. Yang ente tanya tadi apa? Akikah. Akikah. Ente tanya tadi apa? Kita tak buat kambing, diganti dengan bahagian lembu. Okey. Sahabat kita tanya lagi, kalau kita tak mampu buat kambing, nak buat dengan bahagian lembu, boleh tak akikah? Boleh. Tanda. Sebab kambing hari ni kalau tempat kita ni tuan-tuan, mahal tuan-tuan. 800, 900 ekor tempat kita di Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Ni tak masuk raya korban lagi ni. Kalau masuk raya korban nanti wallahu alam lagi naik kok. Cuma kalau kita nak ganti daripada kambing, kita tak mampu kambing tadi dengan sebab harganya mahal, kita nak tukar kepada lembu. Boleh tak? Boleh. Afdalnya bagi seorang anak lelaki 2 bahagian lembu. Bagi seorang anak perempuan 1 bahagian lembu. Nak tukar. Tapi kalau mampu, seorang anak lelaki 2 ekor kambing, seorang anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau tak mampu, yang anak lelaki tadi tak mampu 2 ekor kambing, seekor pun dah kira memadai. Boleh? Tu kedudukan dia. Maknanya tuan-tuan, buatlah akikah tadi tuan-tuan. Buat. Kenapa? Kerana tak rugi. Kenapa? Kerana tu saham. Saham kita untuk akhirat kita. Anak kita beramal, dapat kat kita tuan-tuan. Tanpa dia niat. Takut-takut anak kita lupa nak niat, melepas kita tuan-tuan. Sedangkan dianya anak kita. Maka alangkah baiknya ambil peluang di musim raya kurban ni tuan-tuan, kita buat akikah tuan-tuan. Buat akikah tuan-tuan. Kedudukan akikah dengan kurban ni tuan-tuan, orang yang tak buat akikah lagi macam mana dengan kurban ni tuan-tuan? Kedudukan ini tuan-tuan, dengan sebab kurban ni umum, akikah ni lebih. Dengan sebab korban ni khusus pada hari-hari tertentu,
akikah ni umum bila-bila masa tuan-tuan. Maknanya boleh tak orang yang tak buat akikah lagi dia nak buat korban? Boleh. Boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Orang yang tak buat akikah lagi, dia nak terus buat korban. Boleh tak? Boleh. Ataupun masa raya korban tadi, dia nak ramai semua orang lain. Dalam seekor lembu tu, semua orang korban. Tiba-tiba dia seorang, dia ambil satu bahagian untuk akikah diri dia. Boleh tak? Boleh. Ada masalah. Benda ni fleksibel tuan-tuan. Boleh je apa-apa pun tuan-tuan. Asalkan tuan-tuan dengan garis panduan yang betul tuan-tuan. Ni garis panduan dah bagi ni tuan-tuan. Tujuan ada kuliah sebelum raya korban ni supaya tindakan kita di hari raya korban nanti dalam keadaan betul. Dalam keadaan betul. Nanti nak sembelih nanti pun tuan-tuan saya nak cerita bagaimana adab-adab bila mana kita nak sembelih. Kita ni teruja sembelih binatang tuan-tuan, satu kampung turun. Nak tumbangkan seekor lembu, satu kampung tuan-tuan pegang. Ada hak pijak ni, ada hak tarik ni tuan-tuan. Sepatutnya kita buat dengan penuh adab. Jangan terlampau agresif sangat tuan-tuan. Biar kita buat dengan penuh ada adab-adab yang sepatutnya difahami oleh kita. InsyaAllah. Ada lagi tak? Ya, yang nazar. Nazar. Dia nazar korban. Dia mewajibkan diri dia korban. Wajib tu untuk sekali tu ataupun kena tahu. Okey. Sahabat kita tanya bagaimana dengan nazar tadi. Nazar ni sekali tu je tuan-tuan. Sekali tu. Kalau lembu tu kita nazar, sembelih je lembu tu kira lepas nazar. Kalau lembu tu mati tanpa disembelih, tanpa disembelih kena ganti yang lain. Kena ganti yang lain. Nampak? Kena gitu. Sekali tu je, bukan tiap-tiap tahun. Kalau dia mewajibkan diri dia. Mewajibkan diri dia sekali ya. Sekali. Sekali. Okay, kalau dia nampak aku mewajibkan diri aku berkorban kena tahu. Sepanjang tahun. Seumur hidup. Kalau dia kalau seumur hidup, naik dia. Dia kata dia buat satu nazar, setiap tahun dia kena sembelih seekor lembu, nazar. Setiap tahun kena sembelih tuan-tuan. Hak ni cari penyakit dia panggil. Ibadah cari penyakit tuan-tuan. Janganlah dia buat benda pelik-pelik. Tiap tahun tuan-tuan, tak boleh makan daging. Orang semua makan daging korban tuan-tuan. Dia sembelih tak makan daging. Pasal apa? Melibatkan nazar. Orang nak bagi kat dia, dia dah masuk. Dah sembelih lembu dah. Orang tak bagi kat dia lah sekali dia kena beli daging lain tuan-tuan. Pasal apa? Pasal setiap tahun dia bernazar. Jangan buat benda-benda pelik tuan-tuan. Sekali sudah tuan-tuan. Nazar ni biasanya kita tanam. Tanam modal kita dengan Allah Ta'ala untuk mendapatkan satu-satu perkara. Kalau dapat yang baik ini, hak kita niat ini, maka kita nak bayar dengan sembelih seekor kambing ke, sembelih seekor lembu ke. Tiba-tiba dapat sungguh, wajib. Wajib jadi tuan-tuan. Jadi wajib. Elok juga. Satu sudutnya tuan-tuan, untuk nak pastikan kita ni bersungguh tuan-tuan dalam satu-satu gerak kerja. Kalau tak nazar, tak sungguh. Tapi kalau nazar, jadi sungguh sikit. Ada lagi muslimat? Ada? Faham semua orang ni? Faham? Kalau tak faham, kena tanya. Tak nak tanya sini, tanya. Tanya dengan cara lain. Di sebalik tabir. Muslimin, sila. Nazar ni kita mesti dilafazkan dengan mulut. Kalau kita salah hati tu panggil nazar. Okey tak. Nazar ni sahabat kita tanya, adakah nazar ni akan terjadi dengan semata-mata lintasan hati? Tidak. Nazar ni berlaku dengan berlafaz, dengan ada talafuz bil lisan, dengan kena ada talafuz dengan lidah, dan tak memadai dengan sekadar niat di hati kita. Niat di hati kita nak sembelih ni tahun ni. Lembu ni nak buat korban ni. Walaupun ada macam tu, dalam hati kita tak ada. Tak ada. Sebab syarat nazar ni kena ada talafuz bil lisan. Syarat. perlu ada saksi tak? Macam mana? Perlu ada saksi tak? Perlu ada saksi tak? Bila berlafaz ni, itu yang menyebabkan saksi. Apabila kita bercakap depan orang, lembu ni nak buat ibadah korban ni, maka ketika tu
Berlafaz tu kira tu kita bercakap depan orang dan disaksikan ketika itu. Tak kira lah berapa, tak syarat 4 orang, tak syarat 2 orang. Seorang pun jadi dalam bab ni. Kalau tak ada saksi, tak ada orang yang dengar, tak ada orang yang tengok. Kita lapar. Macam mana? Kalau tak ada saksi, Tak ada saksi. dia dengan lembu tu. Dia dengan lembu tu saja. Lembu tu jadi saksi. Wallahu a'lam. Sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya pun tak berani nak jawab. Dia dengan lembu je menyaksikan. Kalau melibatkan hukum zina, kalau tak ada saksi lepas dah. Lepas bab ni wallahu a'lam, saya pun tak berani sebab tak ada saksi. Berlafaz dengan lembu. Lembu faham tak lafaz tu? Tak faham pun. Kalau dia bercakap dengan lembu pun tak faham. Maknanya kalau dia semata-mata dengan lembu, dalam hati pun lebih kurang ketika tu kan. Maknanya masuk dengan maksud kalau ni, kalau dia berlafaz tadi, ada orang mendengar, dia ada bercerita kepada siapa-siapa sekalipun seorang batang tubuh. Nampak tu? Tu kena macam ni. Ada lagi? Tidak. Okey. Orang bukan Islam, dia bagi duit pada orang Islam untuk nak buat korban. Boleh tak? Dia bagi duit pada orang Islam, dia bagi kepada kita sedekah. Sedekah duit, tiba-tiba ambil duit tadi, kita nak buat korban. Boleh? Boleh. Bukan sekadar tu. Kalau dalam bab ni, orang kafir dalam seekor lembu tu dia boleh 7 bahagian kan? Tiba-tiba 6 bahagian ada penyertaan korban, ada penyertaan akikah. Tiba-tiba ada ahcong sebelah rumah kita tuan-tuan, dia nak makan daging juga. Dia masuk 1 bahagian. Tapi bukan korban. Dia kalau dia korban pun tak jadi korban. Padahal korban ni bagi siapa? Bagi orang Islam semata-mata. Tak sah bagi orang bukan Islam. Dia beli daging 1 bahagian tadi semata-mata untuk nak makan daging. Sah tak korban tadi? Sah korban. Sah korban yang 6 bahagian dan tidak memberi kecacatan kepada 6 bahagian tadi. Walaupun 1 bahagian tadi ahcong tu ambil, dia nak makan daging, tapi hukumnya tetap makruh. Apa tu? Makruh. Dalam bab tadi lebih kurang. Kalau dia bagi sedekah duit pada kita, sedekah duit pada kita, kita pun beli lembu, kita sembelih dengan niat korban, tak ada masalah. Pasal lembu tu bukan lembu dia, lembu kita lah. Lembu kita. Nampak dah ni? Tapi kalau lah kita sembelih-sembelih, tiba-tiba dia ni bagi duit kat kita, kita sembelih, tiba-tiba nak balas budi dia, kita pun ambil daging korban bagi kat dia. Haram perbuatan bagi daging korban kepada orang kafir. Bagi makan daging korban dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab selain pada Syafi'i, ada yang mengatakan tidak mengapa. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya haram kita bagi daging korban ataupun daging akikah kepada orang bukan Islam. Kalau nak bagi juga, beli daging lain, bagi kat dia. Jangan bagi daging korban, jangan bagi daging akikah kat dia. Nak bagi juga, beli hak lain, standby awal-awal, bagi kat dia. Kan? Boleh macam tu? Boleh? Okey, habis. Sila. Satu badan NGO dia bagi seekor lembu pecah kat mati posas pada hari korban. Lastly jadi ada di kawasan ni. So anak karya kawasan tu masuk 7 nama. Itu dia korban ke? Okey. Sahabat kita ada tanya, ada satu NGO macam kita ni, apa ni, Jaiz, tiap-tiap tahun ada bagi seekor lembu. Walaupun kecil pun tak apalah, janji bagi juga. Macam mana kedudukan lembu tersebut? Kedudukan lembu tersebut sebagai lembu korban, tuan-tuan. Sebagai lembu korban. Bukan hadiah biasa tu. Dengan sebab lembu tu lembu cukup umur, pihak pengurusan masjid boleh ambil, tuan-tuan, kedudukan tersebut dengan tidak monopoli. Contohnya, kalaulah kita dapat kenal pasti setiap tahun pihak jabatan agama akan bagi seekor, maka ahli jawatan kuasa masjid boleh niat, tuan-tuan, tahun ni dia bagi si fulan bin si fulan ni 7 bahagian. Cari 7 orang, ambil dengan persetujuan ahli jawatan kuasa. Dengan persetujuan ahli jawatan kuasa. Tahun akan datang orang lain pula, jangan orang sama, orang lain pula ketika tu.
Dah lepas ahli jawatan kuasa, tiba-tiba ada hak kecil pula. Ahli jawatan kuasa kecil kan. Dia nak juga. Boleh bagi tak? Boleh bagi dengan persetujuan orang yang mengurus di peringkat masjid. Boleh niat korban ketika itu. Boleh niat. Tak ada masalah pun. Jangan sembelih kosong, rugi lah. Rugi. Kena. Biar lembu tu mati dengan niat korban. Mati tadi, mati mulia. Kalau mati sembelih biasa, kosong, tak dapat apa. Sedangkan duduk di hari raya korban dan hari tasyrik, maka eloknya kita niatlah bagi dulu kedudukan ini, dan niat je tuan-tuan. Lepas tu daging tu bagilah pada masyarakat kita, tuan-tuan. Kita bukan nak makan daging, tuan-tuan. Kita nak pahala di sebalik ibadah tersebut, tuan-tuan. Daging tu bagilah. Jangan mentah-mentah hak kita, atas nama kita, kita nak balik rumah kita semua sekali. Tak boleh macam tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang sponsor, tuan-tuan. Orang sponsor, kita hanya ambil barakah melalui niat ibadah korban, dan pada masa yang sama daging-daging korban tadi kita tak boleh monopoli walaupun atas nama kita. Apa tu? Boleh? Itu kedudukan. Tahun ni siapa pula? Allah alam. Habis. Jadi sekadar itulah, tuan-tuan. Untuk akan datang kita akan teruskan baca berkaitan dengan ibadah korban ini sampailah kita masuk hari raya korban nanti. Saya buka luas peluang pada tuan-tuan. Kalau ada kekeliruan, tuan-tuan tanyalah siapa-siapa saja di kalangan ustaz-ustaz kita, supaya kita beribadah pada tahun ini dalam keadaan kita betul-betul memahami kedudukan ibadah kita. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, untuk malam ini. Sebelum saya tutup, insya-Allah pada tahun ini, tuan-tuan, saya dengan beberapa orang sahabat diketuai oleh saya sendiri sebagai ketua rombongan untuk program musafir korban dan akikah di Kemboja. Ni untuk tahun yang ketiga. Tahun ketiga kita di Kemboja. Untuk tahun-tahun lepas, alhamdulillah kita dapat jayakan ibadah korban di sana dengan penuh jayanya. Moga-moga tahun ini juga saya mengharapkan doa dan sokongan daripada tuan-tuan untuk menyertai ibadah korban di Kemboja ini, kerana di sana, tuan-tuan, dari segi sudut orang yang layak makan daging korban, tuan-tuan, bukan tempat kita lah, tuan-tuan. Tempat kita ni daging korban walaupun boleh makan, tapi dari segi sudut afdal tak dapat pada kita, tuan-tuan. Tak dapat pada kita. Sebab setengah-setengah di kalangan kita, bukan setengah-setengah, boleh katakan ramai di kalangan kita, daging ni bukan jadi keperluan dah jadi penyakit. Penyakit, tuan-tuan. Mana tidaknya atas orang tu kadang-kadang bukan satu penyakit. Minta maaf, tuan-tuan. Kadang-kadang darah tinggi pun ada, kecil manis pun ada, jantung pun ada, gaut pun ada. Lepas tu nak makan daging lagi. Makan sikit-sikit sudah, tuan-tuan. Kita bagi kepada sahabat-sahabat kita yang jumpa daging ni sekali setahun, tuan-tuan. Sekali setahun jumpa, tuan-tuan. Kalau mengikut pengalaman tahun-tahun lepas, tuan-tuan, bila mana saya pergi di sana, tuan-tuan, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri suasana kehidupan di sana. Rumah mereka pun, tuan-tuan, dibuat dengan bulu. Tiang bulat, tuan-tuan, tiang bulat. Tak ada tiang macam kita konkrit, tak ada, tuan-tuan. Tiang pokok kayu hak bulat je, dia buang kulit, tuan-tuan, jadikan tiang. Dinding bulu, atap nipah, dan setengah-setengah ada atap daripada lalang pun ada, tuan-tuan. Atap lalang pun ada, tuan-tuan. Lepas tu lantai tu, tuan-tuan, juga daripada buluh, tuan-tuan. Nak naik lebih pada 5 orang, tuan-tuan, dia khawatir takut roboh, tuan-tuan. Lebih pada 5 orang, dia kata kalau apa-apa tangguh sendiri. Demi nak jaga keselamatan di sana, kita tak naik awal-awal, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal rumah ni, tuan-tuan, bukan dia ada macam kontraktor macam kita, tuan-tuan. Ada engineer pergi ketuk, tuan-tuan, cukup besi tak cukup besi, tuan-tuan. Dia main langgar aja, tuan-tuan. Tu dhaif di sana, tuan-tuan. Pakaian pun, tuan-tuan, serba kekurangan. Ada yang berpakaian, ada yang telanjang. Anak-anak kecil di sana, tuan-tuan, ramai yang masih telanjang. Pendidikan di sana, tuan-tuan, sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebab tu misi kita ni, tuan-tuan, selama saya buat 3 tahun ni, tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan, hasil collection daripada penyertaan ibadah korban, daripada hari-hari yang lain, saya telah berjaya mengumpul dana dan menyiapkan sebuah sekolah Nurul Ihsan di Kemboja 2 tingkat, 10 bilik darjah. Dan sekarang ni dah ada pelajar di sana
Daripada kalangan fakir miskin dan anak-anak yatim 140 orang pelajar. Semua sekali ditaja oleh tuan-tuan muslimin muslimat. Oh, saya duk minta-minta sebelum ni tuan-tuan, itulah hasilnya tuan-tuan. Sebab tu pada tahun ini saya ajak 2-3 orang sahabat-sahabat kita nak membuktikan apa yang kita buat itu bukan cakap-cakap Rasul. Saya ajak sahabat-sahabat kita, antaranya saudara Arus, dan tahun ini ada 2-3 orang lagi di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara Jalal, ada lagi yang lain 2-3 orang di sini. Nak pergi tengok sendiri segala gerak kerja yang kita buat tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, itu semua saham akhirat yang akan kita dapat lihat dengan mata kita tuan-tuan di akhirat nanti. Walaupun hari ni kalau nak lihat, kemungkinan bukan semua orang boleh pergi sana tuan-tuan. Maka dengan sebab tu saya ajak diri saya sendiri dan muslimin muslimat sekalian tuan-tuan untuk sama-sama kita menyertai ibadah korban di Kemboja dengan satu bahagian lembu sederhana besar. Walaupun sederhana besar tuan-tuan, lebih besar daripada lembu kita sini tuan-tuan. Sederhana besar di sana, ia lebih besar daripada lembu korban yang harga 3,500 di sini. Awak ni lebih besar daripada 3,500 di sini. Dengan harga satu bahagian RM260. Satu bahagian dengan harga RM260 sahaja. Mahal ke tuan-tuan? Handphone kita tuan-tuan 1,600 tuan-tuan. Note 3 tuan-tuan, mangkuk betul tuan-tuan. Kalau handphone boleh beli, tiba-tiba 260 tuan-tuan, menggigil tangan tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan kita ditanya depan Allah Ta'ala tuan-tuan, kita nak jawab benda tuan-tuan. Tu yang sederhana besar. Manakala yang besar tuan-tuan kita letak tuan-tuan dengan harga sekali dengan pengurusan semua sekali RM290 tuan-tuan. RM290 bagi satu bahagian. Mahal ke? RM290 tuan-tuan. Tu yang besar. Manakala satu ekor kambing di sana tuan-tuan dengan harga sekali dengan pengurusan RM550 tuan-tuan. Kita hari ni kambing di sini dah RM900 tuan-tuan. Sana masih lagi RM550. Tu bahagian ibadah kurban dan akikah. Yang keduanya tuan-tuan, di dalam borang yang saya siapkan di sini ni ada saya sertakan borang sumbangan. Borang sumbangan untuk pembinaan masjid di Kemboja, dan saya palang juga di sini di Kelantan. Di Kelantan ni saya tumpukan untuk menyiapkan masjid yang telah saya umum dalam bulan Ramadan lepas, Masjid Al-Qudus di pusat pengajian pondok di Kampung Telung, Bacok, Kelantan. Baru-baru ni alhamdulillah hasil kerjasama dan sumbangan daripada tuan-tuan, alhamdulillah kita berjaya tuan-tuan serah RM15,000 hasil daripada collection dalam kawasan Ampang. Pasal apa sikit ustaz tahun ni? Dengan sebab tahun ni tuan-tuan dia ada pertembungan 3 penjuru. 3 penjuru saya collect dalam masa kuliah untuk sekolah pondok di Kelantan, masjid di Kelantan pun kita buat boleh RM15,000. Dan menyiapkan sekolah saya buat di Kemboja pun melalui hari yang sama, malam yang sama juga tuan-tuan, dapat lebih kurang RM15,000 juga. Dan pada masa yang sama collection juga kita buat pada hari dan waktu yang sama juga tuan-tuan. Kita collect untuk menyiapkan makhab tahfiz ilmi tuan-tuan yang akan kita buat di Sungai Semungkis, Ulu Langat tuan-tuan. 3 penjuru tu yang jadi sikit pada tahun ni. Kalau sebelum-sebelum ini untuk masjid pusat pengajian pondok saja biasanya tak kurang daripada RM30,000 tuan-tuan. Saya perincikan supaya tuan-tuan nampak segala gerak kerja yang kita buat itu benar-benar kita buat lillahi ta'ala. Dan tuan-tuan yang berkemampuan ziarah di Kelantan, saya alu-alukan tuan-tuan pergi ke pusat pengajian pondok sendiri. Tuan-tuan tengok hasil collection yang tuan-tuan bagi itu. Tuan-tuan boleh tengok masjid 3 tingkat. Masjid 3 tingkat menelan belanja 3.6 juta. Itulah hasil tuan-tuan, duit yang saya sumbang RM10, RM20. Itulah saham akhirat tuan-tuan untuk kita bela diri kita di akhirat nanti. Okey. Kolom yang pertama saya siapkan di sini pembinaan masjid di Kemboja dan begitu juga di Kelantan. Yang keduanya pam air. Pam air ni untuk kita bina di Kemboja. Pam air yang besi tu, pam air zaman 60-an dulu tempat kita, tapi baru dibina di sana.
Yang kedua, sekolah tahfiz dan sekolah agama, nak menyiapkan sekolah sesebuah ni. Yang seterusnya, yang kelima, lain-lain misi kemanusiaan. Tuan-tuan, kita nak upah sahabat-sahabat kita cari lembu di sana, kenderaan kita di sana, ni masuk dalam bab lain-lain misi kemanusiaan. Jadi tuan-tuan, saya serahkan borang ini untuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh nilai balik, dan peluang ini saya bagi kepada tuan-tuan selewat-lewatnya. Serah kembali pada saya.